Setengah penulisan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه العظام بشأن الله من لحم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak akan kami ketahui sesuatu apapun kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina aw lisanina yafqahu qawlana. Kita biasa baca doa ini dengan dhamir ana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu. Artinya sudah kan boleh kata anak-anak kat sekolah tiap-tiap hari baca doa ni. Bukan setakat satu hari sekali. Cikgu masuk dalam kelas, baca doa ni. Cikgu lain masuk dalam kelas, baca lagi doa ni. Betul tak? Artinya baik, saya sebut tuan-tuan semua anak-anak ikut, boleh? Kita ambil yang biasa baca Rabbi syrah li dhamir ana. Baik. Ya Allah ya Tuhanku. Saya sebut ikut semua. Ya Allah ya Tuhanku, tenangkan keadaan hatiku dan permudahkanlah urusan kerjaku dan bukakanlah simpulan dari lidahku. In bracket, lancarkan supaya dia faham apa yang ingin aku katakan. Ada orang dia kata, bolehlah Ustaz belajar Arab, kan? Bolehlah faham apa, tahu erti doa. Kami ni tak belajar Arab. Saya sendiri pun hafal buku pula. Siap hafal in bracket ni, kan? Jadi anak-anak, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, doa ini ialah doa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak memulakan pelajaran, baca doa ini. Namun doa ini bukan dari Nabi. Doa ini dimaktubkan Allah di dalam Al-Quran. Ini doa Nabi mana? Nabi Muhammad. Bukan. Ini doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, ya, ketika mana dia diperintahkan untuk berdakwah dengan Firaun, maka dia mohon kepada Allah supaya menenangkan keadaan hatinya dan dipermudahkan urusan kerjanya dan dilancarkan perkataannya supaya Firaun faham apa yang dia nak kata. Oleh itu, ini doa penunduk.
Jadi kalau nak bagi orang dengar apa kita kata, bacalah ayat doa ni embut. Kalau tak embut, dia bubuh lempang kat kita. Jadi doa je lah. Nak yakin. Kerana itulah suami-suami yang nak menundukkan para isteri, bacalah doa ni. Kalau tak jadi, mana isteri lagi power. Ya. Nah, kita kata dia tak faham, dia kata kita lagi duduk. Maknanya power lagi dia. Doa dia power lagi. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa lam takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang suka. Suka. Tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda, golongan yang kelima itu ialah yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Nabi doakan fatahlik, maka binasalah ia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yang ini bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalan baginya menuju syurga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannah huffat bil makarih, ala wa innan nar huffat bis syahwat. Ketahuilah oleh kamu bahawa jalan untuk ke syurga itu penuh dengan liku-liku, susah. Dan ketahui juga oleh kamu bahawa jalan untuk ke neraka itu sangat disukai oleh hawa nafsu kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal, dan amal itu hanya mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guru saya, dia tak bagi kita bagi salam penuh. Bagi salam, Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, supaya beri ruang kepada orang yang jawab tu jawab yang lebih baik dari itu. Kan ada perintah dari Allah kan. Nah, bila kamu menjawab salam, jawablah dengan yang lebih baik. Kita try nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi yang tambah? Tambah lagi ni. Tambahlah dengan doa-doa yang lebih baik. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuhu wa ihsanuhu. Nah, doa lagi supaya dia dapat redha, dia dapat kebaikan, dia dapat keampunan. Masya-Allah. Hebat. Salam saja pun dah nampak cantik Islam ni. Nah, you give one, I give you two. You give me two, I give you three. You give me three, I give you more than more. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, my name is Johani, but don't call me Hani. Just only one can call me Hani, she's my wife. Oh, ustaz ke Inggeris. Nah, itu dia apa-apa. Nah, jenuh juga bahasa Inggeris ni. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah. Kenalkan diri dulu, nama saya Johani. Ya, bukan Johari, bukan Johani, bukan Johana. Saya berasal, kalau ikut lahir, daripada Parit Londang, Parit Raja, Batu Pahat, Johor.
Orang Jawa ngomong Jawa ra iso. Nah, mak Jawa, ayah Minang. Jadi saya Wanang. Jawa pun tak pandai, Minang pun tak pandai. Jadi tuan-tuan akan dengar lidah saya lebih ke utara. Saya, tuan-tuan akan dengar, mak Jawa, ayah Minang. Macam mana pula boleh lidah ke utara pula? Sebab kahwin dengan orang Perlis. Kahwin orang Perlis, yang mana dia sendiri pun membesar di Kuala Lumpur dan tak cakap Perlis juga. Tang mana pula boleh cakap Perlis? Sebab campur dengan bapa mentua, pakat Perlisnya. Campur dengan kawan-kawan ramai yang lorat utara. Pasal itulah pengaruh kawan ni lagi besar daripada pengaruh mak dengan pengaruh ayah. Oleh itu, berhati-hatilah dalam memilih kawan. Nabi SAW pun pesan kita dalam memilih kawan. Jadi kalau nak jadi orang pandai, kawan orang pandai. Nak akhlak baik, kawan dengan orang yang akhlak dia baik. Nak berhenti rokok, kawan dengan orang yang tak rokok. Betul ni. Nanti kalau siapa-siapa rokok, bagi tahu ini tip dia. Nak berhenti rokok kan, bukan hanya berangan-angan berhenti, tapi masih duduk lagi dengan kawan yang rokok tu. Memang susah nak berhenti. Nah, maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, begitulah baginda Nabi SAW dan para sahabat. Bagaimana keadaannya sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, yang mana sebelum mereka itu mengenali Nabi ataupun mereka itu masuk Islam, maka mereka itu ada yang antaranya akhlak mereka itu buruk. Ada mereka itu melakukan kejahatan yang melampau. Namun selepas berkawan, bersahabat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akhlak mereka jadi baik. Nah, kenapa? Sebab kawan dengan Nabi Muhammad. Kawan dengan Nabi Muhammad. Tuan-tuan, suara saya ni agak parau sedikit. Al-maklumlah, Maulid Nabi. Ceramah tak berhenti lagi ni. Kan? Nah, jadi ni malam, esok campur lagi. Esok pagi dia 2. Petang 1. Bawa ke malam 1 lagi. Sabtu pun macam tu, Ahad pun begitu. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya memang biasa. Tiap-tiap tahun musim maulid ni macam ni lah. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, seronok saya dapat diizinkan Allah SWT datang kemari. Walaupun selalu juga saya main di kawasan ni. Nah, sebab saya membesar di Taman Medan. Saya membesar di PJS 4 Sot 27, Taman Lindungan Jaya, dekat Jalan Kelang-Amur. Sini pun dekat lah. Dulu ayah bukan orang senang. Ya, maka ayah ajar saya pergi cari tin, cari besi dulu. Sampai ke sini lah saya cari tin dan cari besi. Nah, masa tu hilpak pun tak ada. Belum ada lagi, pak tak ada lagi. Nah, yang ada tu flat ni ke depan 5 tingkat tu ada lah. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur. Jadi malam ni kita nak sama-sama bermuzakarah, bincang-bincang, nah, untuk kita memperingati kepada keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi saya di rumah Ihsan Kuala Kubu baru. Tuan-tuan tahu tak rumah Ihsan ni apa? Rumah Ihsan ini menempatkan orang-orang tua yang terlantar, sakit dan terbiar. Maknanya anak-anak buang, masyarakat pun buang. Sebaik ada tempat tu. Kalau tak, mereka terbuanglah. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengajak tuan-tuan semua
supaya yang pertama, anak-anak walau buruk macam mana pun mak ayah kita, jangan kita derhaka kepada ibu bapa kita. Sian, anak-anak pergi tengok tu, ada 108 orang yang tak ada kaki, yang hidung pesek, yang terlantak, yang sakit, yang subhanallah, macam-macam yang nak sedih, nak tanya, pakcik ada anak? Ada anak, tapi terlantar mereka itu di situ. Namun bukan saya nak pesan saja supaya anak-anak jadi anak yang baik, jangan jadi anak derhaka. Saya juga nak pesan kepada ibu ayah, jangan menjadi ibu ayah yang derhaka. Kesannya mungkin itu juga kesannya. Sebab bila kita jadi ibu ayah yang derhaka, esok anak derhakalah kepada kita. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi Muhammad ni mitos? Mitos ke tak? Legenda ke tak? Oh, legenda. Nabi Muhammad legenda. Tapi bukan mitos, bukan dongeng. Nabi Muhammad ni wujud ke tidak? Wujud. Mana tahu? Oh, mana Kaabah pula? Yang dah Kaabah Madinah. Baru ingat kan? Nabi Muhammad lahir kat mana? Kat Mekah. Celah mana lahir tu? Takkan celah Kaabah lah. Yang dia lahir di Mekah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Lepas tu Nabi wafat, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 63. Oi. Okey, diam. Nak tanya pula sini pula. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur betul. Jadi umur apa? 40. Pakcik pandai. Cik. Jadi anak-anak, siapa dengar elok-elok apa Acik cakap, Acik dah memang pergi mana-mana. Kalau ada anak-anak, suka. Ni banyak duit. Memang standby lah. Ya. Tapi kena dengar elok-elok. Dengar, nanti Acik tanya balik. Tanya soalan, kalau dapat jawab, kita bagi hadiah. Ini namanya hadiah. Kerana itulah bila ada orang jemput saya ceramah, Ustaz, berapa nak bayar? Dia tanya, berapa nak bayar? Kenapa tanya macam tu kat saya, tuan? Kalau boleh jangan tanya begitu pada mana-mana ustaz pun. Berapa nak bayar? Bagi saya tak elok sebut macam tu. Tuan-tuan, hadiah, bukan upah. Sebab hadiah itu tanda penghargaan. Bila penghargaan, hadiah lah. Bila hadiah, takkan saya nak tentukan pula hadiah. Okey, bagi saya hadiah sekian. Hadiah kau tuan-tuan lah. Kan. Contoh, pada isteri, dia nak menghargai suaminya, maka isteri pun kata, bang, sian saya tengok abang, mainlah saya sedekah kat abang. Apa rasa kita? Sedekah. Teruk nak aku ni. Sedekah. Jadi tanda penghargaan, jangan sebut sedekah, tak kena perkataan tu. Tanda penghargaan ialah hadiah. Kerana itu Nabi kata, nak tak aku ajar kamu bagaimana untuk kamu merapatkan kasih sayang? Maka sahabat kata, nak. Kalau nak merapatkan kasih sayang, banyak memberi hadiah.
Nabi SAW kalau pergi musafir, balik, dia jarang tak bawa hadiah untuk isteri, untuk anak. Nabi SAW kalau lalu di suatu tempat, anak-anak ni dia ada dia punya chip dia dah riki lah. Okey, Nabi akan lalu jalan ni. Okey, standby. Beratur. Sebab mereka tahu dah Nabi SAW kalau datang, Nabi suka bagi hadiah. Nak bagi hadiah. Kerana itu anak-anak suka dengan Nabi SAW. Kerana itu pada pakcik-pakcik, kenapa Nabi SAW diutuskan? Nabi diutuskan adalah untuk menyebarkan Islam. betul. Nak nyebarkan Islam. Islam tu apa? Agama. Agama. Okey. Apa? Kejap lagi nah. Nabi kata, ana bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salah satu tujuan Nabi diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhlak tu apa? Tahu. Adab tu apa? Akhlak. Adab tu apa? Akhlak. Akhlak tu apa? Adab. Sampai bila nak habis? Baik, saya sebut, tuan-tuan semua ikut. Boleh? Siapa dapat hafal yang ni, ada hadiah. Akhlak itu ialah sebut ikut saya. Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk tingkah laku yang baik dari segi akal dan Islam. Siapa boleh ulang balik? Ke nak ulang balik? Ulang. Ulang Okey, anak-anak suruh ulang, saya ulang. Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk tingkah laku yang baik dari segi akal dan Islam. Okey, dapat? Panjang. Okey, sekali lagi. Tak cik. Okey, sekarang saya bantu dengan memberi gaya supaya senang ingat. Okey, anak semua ikut. Akhlak itu ialah tak bukan anak ni. Jangan ganak dia. Sebab ni kejap lagi nak keluar ni, nak ingat lah. Hebatnya Nabi SAW yang kita duk sebut hebat Nabi. Kat mana hebat Nabi tu? Akhlak dia. Hebatnya antaranya pada akhlak Nabi SAW. Jangan dilihat pada Nabi itu hebatnya hanya mukjizatnya saja. Mukjizat tu memang menunjukkan keabsahan kenabian. Memang hebat. Mukjizat tu adalah perkara yang di luar adat. Yang mencari adat itu memang biasa. Mukjizat memang betul ada pada Nabi. Tapi yang menghebatkan Nabi lagi ialah akhlak. Nanti kita cerita macam mana akhlak Nabi SAW. Subhanallah. Jangan membayangkan Nabi ni ataupun balik dia cerita Nabi seolah-olah membayangkan Nabi seperti Superman. Sehingga kan seolah-olah macam tak boleh nak ikut Nabi ni. Bila tanya, kenapa kamu tak sabar? Nabi kan ajar kita sabar. Nabi tu seorang yang penyabar. Itu Nabi, bukan aku. Nampak? Ini jawapan-jawapan orang tak beriman. Nabi Muhammad diutuskan untuk ajar kita, dah tentulah kita boleh ikut kan. Yang tak boleh ikut, yang tak boleh sama dengan Rasulullah apa dia? Darajatnya saja. Darjat saja yang kita tak boleh sama. Nah, cara dia beribadah boleh tak sama? Boleh ikut tak?
Boleh. Boleh tak kita contohi sifat sabar Nabi? Boleh tak kita mencontohi sifat syukurnya Nabi? Kalau kita rasa tak boleh, bermakna tak berjayalah. Rasulullah SAW itu diutuskan, tak capailah matlamat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, anak yang saya kasih sekalian, sekali lagi akhlak. Okey. Dia kalau boleh anak-anak belajar tu yang paling baik, jangan duduk di sisi guru. Duduk di depan guru. Nah, sebab sakit kepala untuk guru tuan-tuan. Very good. Yang lagi bagus, sepatutnya depan ni tak payah kosong. Sepatutnya pakcik-pakcik tu lidah ke depan. Kan? Sebabnya dah jadi adat kebiasaan. Bukan sini, pergi mana-mana lah. Tuan guru, ustaz dia letaknya tengah-tengah. Yang makmumnya, ujung belah tepi tu. Belah tepi sana, belakang sana. Tengah-tengah tak ada orang. Mana adabnya? Nah, bila tanya ustaz, saya tak berapa faham lah ustaz sebut tadi tu. Soalan saya senang. Pakcik duduk kat mana tadi? Tak nampak pun. Saya ada kat belakang. Oh, patut tak faham. Kenapa ustaz? Lain kali duduk dekat. InsyaAllah. Nah, bila duduk dekat, insyaAllah. Nah, mudah faham. Sebab apa? Yang bagi faham bukan ustaz, yang bagi faham Allah. Tetapi redha Allah terhadap murid juga disandar kepada redha guru. Seronok tak guru bila anak murid duduk dekat dengan dia? Jadi kerana membuatkan kesukaan pada para guru, semangat kami nak ngajar pun semangat. Ini dah seorang sana ujung mana, Allah letih. Lepas tu tengok pula muka yang belajar, Masya Allah. Nah, belajar muka ketat semua. Nah, tengok guru senyumlah. Gitu keadaan ini, semua adab. Semua adab. Kerana itu Nabi kata min sa'adatil mar husnul khuluq. Daripada kebahagiaan manusia itu ialah yang baik adabnya. Siapa yang akhlaknya baik, adabnya baik, maka bahagialah hidup dia. Siapa nak hidup dia bahagia? Siapa nak rumah tangga dia bahagia? Ada rumah tangga. Siapa nak kehidupan dia bahagia? Siapa nak hidup dia dunia akhirat bahagia? Kebahagiaan itu boleh dijemput dengan awak bagi ke lah. Betapa bahagianya orang yang membahagiakan orang lain tu. Saya semalam diuji Allah. Nak pergi ceramah ni. Ngam-ngam nak pergi ceramah kat Ulu Langit. Pergi kat suka saya. Motor jam. Lepas tu motor saya jam. Bukan jam roti tu. Ya, habis tak boleh start. Jadi saya pun tunggulah kat situ. Telefon dengan suka punya ni tak ada, tak angkat-angkat. Duduklah situ. Berapa ramai yang datang, berapa ramai yang lalu. Tak ada seorang pun yang tanya. Walau aku pakai jubah. Saya pun sedih, ya Allah. Tolong orang, aku tolong orang. Tak pernah aku tak tolong. Tapi kenapa orang tak tolong aku? Nah, mula-mula nak sangka dah. Tak apalah. Ada hikmahnya ni. Ya. Maka akhirnya ada seorang yang datang. Bila mula tu saya duduk dulu. Lala saya kata kalau duduk ni tak boleh buat apa-apa juga. Baik aku tolak je lah motor ni. Tolak. Sambil tolak barulah ada seorang yang datang. Nah, iaitu seorang berbangsa India.
punya ramai Melayu tadi. Orang pun tak berhenti. Yang berhenti dia. Abang, apa pasal abang? Jam motor tak boleh start. Ayo, jauh ni abang. Oh, ini jauh. Nah, mana mau pergi bang? Dulu langat. Tak apa bang, saya tunda. Maka tundalah motor saya sampailah turun daripada Suka nak pergi ke Ulu Langat, turun ke PGA kan. Ya, Batu Sembilan tu PGA tu. Dia kata tak apa bang, sini ada kedai motor. Memang betul, turun-turun ada kedai motor kat sebelah masjid PGA tu. Nah, tapi baru saya kata, oh ini baru nak pukul 8. Kedai motor pun tak buka. Pergi ngam-ngam kedai motor pukul 8 buka. Kedai motor buka. Dia pun, tapi bila saya jam tadi tu, saya dah telefon pihak yang jemput saya ceramah. Saya kata motor saya jam, tapi sekian-sekian tempat, kalau boleh ambil saya, alhamdulillah lah. Maka sampai saya, kedai motor buka, orang yang nak jemput saya pun dah sampai. Semuanya dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian tu senyum dia lah. Ya. Mana pula kita takkan ada ujian? Mesti ada ujian kan? Tapi nak tak semasa ujian Allah tolong kita. Yang ni yang kita nak. Kalau nak masa susah Allah tolong, masa senang masa susah kalau nak Allah tolong, masa senang masa senang syukur. Bagus. Lagi. Kalau masa susah nak Allah tolong kita, masa senang ingat Allah. Masa senang ingatlah Allah. Begitulah keadaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, kita sekali lagi akhlak tadi akhlak. Okey, standby. Buat tangan. Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar. Kita buat sekali lagi. Akhlak itu ialah. Ulang. Bagus. Sifat. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia. Ulang. Kenapa saya suruh ulang 3 kali? Bukan. Ya, betul. Nabi kalau dia menyampaikan sesuatu nak bagi sahabat ingat, dia sebut sebanyak 3 kali. Maka mak-mak kalau nak bagi kata kita didengar oleh suami, jangan sebut sekali, 3 kali. Abang balik awal. Kalau tak balik juga, kan, itu bukan masalah 3 kali tu. Jadi bila buat, niatkan dalam hati, ya Allah, aku mengikuti sunnah Nabi-Mu. Berilah suami aku balik awal malam ni, ya Allah. Tidur luar. Kalau tak tidur luar. Anak pun pandai sekarang. Tidur luar lah. Baik. Jadi sekali lagi, akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Bila saya tanya apa itu akhlak? Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar. Very good. Berbentuk. Ulang balik boleh? Boleh. 1, 2, 3. Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk. Minta maaf saya buat macam ni bukan untuk mengajar tuan-tuan macam budak sekolah. Tak.
tapi biarlah kita belajar sikit tapi dapat. Nah, baik, sekali lagi, akhlak itu apa? Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Apa itu akhlak? Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk sifat tingkah laku. Tingkah laku yang baik. Yang baik. Kenapa tunjuk sini? Sebab hati. Sebabnya yang baik itu mesti dari Hati. hati baik, semua akan jadi baik. Yang baik. Yang baik. Yang baik. Yang baik. Yang baik. Yang baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk tingkah laku yang baik. Sikit. Dari segi akal Dari segi akal dan Islam. dan Islam. Dari segi akal Dari segi akal dan Islam. dan Islam. Dari segi akal Dari segi akal dan Islam. dan Islam. Saya boleh? Nanti. Jadi sama-sama kita. Apa itu akhlak? Akhlak itu ialah sifat kejadian manusia yang ada di luar berbentuk tingkah laku yang baik dari dari segi akal dan Islam. Tapi saya biarkan dulu. Nah, sebab kita nak masuk benda lain dulu. Lepas tu nanti baru tanya balik. Boleh. Boleh. Tengok. Ingat ke tak ingat? Time pandai-pandai boleh kan? Sekejap lagi kalau balik nampak kucing dah. Dah nampak kucing makan cendol semua hilang. Habis. Kan? Baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan suatu hadis. Kun aliman. Betul tak tadi? Jadilah kamu orang yang alim. Jadi orang apa? Alim. Alim tu apa? Alim tu orang yang Orang pandai. Orang ni. Okey. Nanti. Alim. Okey, siapa dengar? Siapa dengar? Aku ni sayang. Duduk. Okey, kita nak azan dulu ke? Kita nak sambung terus? Sambung. Azan dulu. Azan dulu Kita azan dulu. Panggil, mungkin ada orang lain nak datang lagi. Nah, jadi mungkin dia ada dapat manfaat. Selepas dia datang pula sekejap kita sambung lagi. Nah, cuma tinggal saya nak tanya, kita nak berhenti pukul berapa? Pukul 12. 10 janganlah sayang. Esok pagi saya nak ceramah banyak hari ni. 9. Boleh tak 9? Boleh. Selepas kemudian kita sambung sedikit, kemudian baru kita isyak. Boleh? Baik, insya-Allah. Isyak dulu lah Ustaz. Isyak dulu lah. Lepas isyak hilang orang kan. Aku nak azan. Aku nak azan tadi. Dia azan dah. Aku nak azan. Mesti kau tengok isyak. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا الفلاح حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, anak-anak, tuan-tuan, perempuan semua, mari sama-sama kita baca doa ini. Namun saya nak bagi tahu, Nabi pernah beritahu, barang siapa yang meminta wasilah untukku. Wasilah tu apa? Tidak. Barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka layaklah baginya mendapat syafaatku. Apa itu wasilah? Nabi kata wasilah itu adalah satu tempat yang disediakan Allah hanya untuk seorang, dan siapa yang duduk di tempat itu akan dikabulkan seluruh permintaannya, tak akan ditolak walau satu pun oleh Allah. Maka Nabi minta dialah yang duduk di situ. Nabi minta supaya dia duduk di situ kerana Nabi banyak permohonannya. Antaranya Nabi nak memohon untuk umat dia. Jadi Nabi minta pada kita supaya doakan wasilah untuk dia. Jadi Nabi ajar doanya, Allahumma rabbaha zihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin wasilata wal fadilah. Yang kita minta tu wasilah. Ramai orang tak tahu, dia ingat doa ni doa lepas azan, sahaja. Tetapi doa ni perlu kita baca doa, kerana nak minta Allah berikan wasilah pada Nabi. Jadi siapa yang minta dapat syafaat Nabi. Apa itu syafaat? Bantuan. Adakah tuan-tuan, puan-puan semua yakin bahawa tuan-tuan, puan-puan akan masuk syurga dengan amalan tuan-tuan? Nabi pernah bercerita tentang seorang yang bawa amalan segunung putih, kemudian datang pada Allah bawa amalan yang segunung putih, gunung besar. Kemudian datang seorang demi seorang menuntut hak. Ada yang dizalimi, ada yang ditipu dan sebagainya oleh orang itu. Maka sedikit demi sedikit pahalanya diberi kepada orang yang menuntut. Akhirnya segunung putih jadi rata. Kemudian masih ada lagi yang datang. Nabi kata, kemudian gunung yang putih tadi berubah menjadi segunung hitam. Kerana apa? Dosa. Anak-anak yang saya kasih sekalian, ini menunjukkan bahawa bukan kerana amalan kita dapat masuk ke dalam syurga. Tapi kena beramal tak? Kena. Jangan salah anggap pula. Kalau ustaz kata bukan kerana amal masuk syurga. Memanglah bukan kerana amal kita masuk syurga, jangan tak beramal. Nabi SAW dijamin syurga ke tak? Dijamin. Tapi Nabi masih beramal atau tak? Beramal. Nabi masih lagi bangun malam atau tak? Bangun. Walaupun Nabi sudah dijamin dengan syurga,
Ini kan pula kita tak dijamin syurga, tak beramal pula. Teruknya. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mari kita baca doa, meminta wasilah untuk Nabi supaya Nabi bantu kita di akhirat kelak, ketika mana di padang mahsyar, kalau sekiranya Nabi lalu di hadapan kita, Nabi kenal kita. Pagi tadi saya sebut benda yang sama. Saya kata, tuan-tuan, nak tak Nabi kenal kita nanti? Nak tak Nabi kenal kita nanti? Soalan kedua, adakah nak sekadar Nabi kenal saja? Tak nak. Dia kenal ya. Serupa macam kenal ni. Contoh kita duduk jauh, Nabi duduk sini, Nabi tengok kita, dia kenal. Angkat tangan dia, lepas tu Nabi jalan. Setakat itulah kenal. Kita nak Nabi kenal kita. Itu yang pertama. Kita nak Nabi akui kita ini umat dia. Betul tak? Bukan setakat kenal, tapi mengaku kita ni umat dia. Yang ketiga, kita nak Nabi bagi syafaat bagi kami. Jadi nak tak Nabi kenal kita? Nak. Apa nak buat kalau Nabi nak kenal kita? Ya, yang pertama, siapa yang nak Nabi kenal, maka yang pertama banyak selawat kepada baginda Nabi. Ini cara untuk Nabi kenal dengan kita. Sebab apa? Setiap kali kita berselawat, Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali. Nah, jadi anak-anak, selawat tuan-tuan, selawat itu apa? Selawat itu apa? Sunnah Nabi. Ialah, bukan. Selawat tu apa? Selawat tu berselawat. Berzikir. Zikir. Zikir. Selawat itu ialah permohonan kita kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selawat itu apa? Permohonan kita kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ke atas baginda Nabi SAW. Kenapa saya kata macam tu? Nabi ajarkan selawat ini, bunyi selawatnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita letaklah Sayyidina. Nabi memang tak letak Sayyidina diri dia. Kan? Tapi kita ni hamba, kita ni umat dia. Jadi muliakanlah ia dengan sebutan Sayyidina. Nah, jadi kita tambah, tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi ajar selawat. Saya tanya kat tuan-tuan, kenapa saya kata selawat itu permohonan kita kepada Allah? Sebab kita mulakan selawat dengan Allah kan. Kalau tuan tengok erti selawat, nak tengok tak erti selawat? Apa erti selawat? Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma salli, berselawatlah engkau, Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya yang selawat bukan kita. Yang selawat itu ialah Allah. Kita minta Allah selawat atas Nabi. Boleh faham tak? Ni ramai orang tak mengerti sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana itu, orang yang berselawat atas Nabi, Nabi sayang dengan dia. Kenapa? Sebab kita minta pada Allah untuk dia. Kenapa Nabi ajar macam tu, selawat atas dia? Untuk Nabi tolong kita akhirat. Sebab selawat siapa paling baik? Selawat Nabi. Selawat siapa paling baik? Rasul. Sudah tentulah selawat dari Allah. Saya cakap. Betul tak? Selawat yang datang dari Allah. Nah, jadi selawat yang datang dari Allah, apa erti selawat Allah? Adakah Allah tu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Adakah itu ertinya? Erti selawat Allah ialah rahmat. Erti selawat Allah ialah rahmat dari Allah. Erti selawat malaikat, sebab ada ayat kan,
Ya ayyuhallazina amanu la apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Apa artinya Allah berselawat? Rahmat. Apa artinya malaikat berselawat? Permohonan ampun malaikat kepada seseorang itu. Nah, jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau nak dikenali oleh Nabi, yang pertama banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang paling sempurna, selawat paling sempurna diajar Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, selawat paling sempurna yang diajar Nabi ialah selawat yang kita baca di dalam tahiyat akhir. Tuan-tuan, namun yang kita dengar tu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun zahara dinul muayyad, tu selawat ke tak? Selawat. Tu selawat ke tak? Selawat. Itu bukan selawat. Itu namanya madad. Madad. Apa? Itu bukan selawat. Itu namanya madad. Madad tu apa? Puji-pujian. Boleh tak? Bolehlah. Baguslah puji Nabi. Nah, Zuharaddinul muayyad bisuhurin Nabi Ahmad. Zuharaddinul muayyad bisuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad Zalikal fadlu min Allah. Allah. Tapi yang sedihnya, masa buat apa madad ni semua hebat. Ya Allah, Allah. Isyak tak semayang. Memang ada dalil menyatakan dilewatkan solat isyak, tapi bukan terus tak semayang. Nak dah elok ni, lepas tu dah habis dah. Dah habis, tok guru habis semua semayang. Dia balik rumah. Lah tidur tak semayang. Walau jadi elok dah. Sampai Assalamu ala Zainal, sampai isfa'lana lana. Tanya kat dia, benda tu? Entah. Dia tengok orang nangis pun dia nangis. Isfa'lana Allah. Tanya dia, apa benda tu? Aku ikut dia. Walhai yang kita minta apa? Ishfa'lana lana ya habibana. Ishfa'lana lana ya habibana. Laka syafa'a ya Rasulullah. Wahada matlabi ya Nabi. Apa artinya? Yang sedih. Jadi anak-anak, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang tu bagus. Itu madad, puji-pujian. Yang dimaksudkan kalau nak dikenali Nabi, banyak selawat, bukan banyak madad. Bukan banyak madad. Madad tu apa? Pujian. Tapi bagus tak madad ni? Baguslah. Tapi jangan sampai selawat kita tak banyak. Nah, tengok dekat dalam kalau orang buat maulid kan, apa dia kata? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Apa arti dia? Selawatlah kamu atas Nabi. Jadi
Bila sebut sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita try. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ini lebih elok. Ya. Bila kata, kalau dalam marhaban tu sebut apa? Attirillahumma qabrahul karim بعرف شزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Allah. Itulah orang tua-tua kita. Budak muda mana nak tahu mahbadah, mana nak tahu berzanji dah, tak ada dah. Kalau malam ni banyak kampung-kampung buat berzanji malam ni, yang tinggal pakcik-pakcik je. Kesian, gigi pun dah tak ada. Allahumma salli. Kesian. Betadul imla. Manalah budak-budak muda dah tak nak belajar. Anak-anak seumur kamu, seumur saya macam kamu, kami dah belajar dah berzanji. Kami belajar berzanji. Tahu tak berzanji tu apa? Berzanji. Tudung saji dia ingat ke? Baik, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mari kita baca doa untuk minta wasilah atas Nabi SAW. Semoga kita dapat syafaat dari Nabi. 1, 2, 3. Allahumma rabba hazihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Itu kalau nak dapat syafaat. Kalau nak dikenali, banyak selawat. Nak dapat syafaat, banyak minta wasilah untuk Nabi. Tapi kalau nak diperakui kita ni umat dia, nak kena buat apa? Kalau nak diperakui, maka kita kena ada bukti. Contoh, sekurang-kurangnya ialah kalau nak mengaku kan, Nabi nak perakui, mesti ada tanda betul. Tengok kepala ada tanda apa? Tengok kepala ada tanda apa? Ada tak sunnah di atas kepala semasa hidup dulu? Ada tak sunnah pada tangan? Ada tak sunnah pada muka? Ada tak sunnah pada tubuh badan? Maka ini semuanya akan memberikan tanda supaya Nabi perakui. Sehingga kan maksudnya ialah hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah. Duduk, cara duduk sunnah. Makan dengan cara sunnah. Cara Nabi. Tidur dengan cara sunnah. Bercakap dengan cara sunnah. Senyum dengan cara sunnah. Sehingga kan Nabi ajar, nak tak kamu itu disayangi? Nabi pernah panggil seorang sahabat, kamu ada tak yang kamu sayang? Ada ya Rasulullah. Mana dia yang kamu sayang tu? Itu dia. Pernah tak kamu kata padanya, aku sayang padamu? Dia kata, tak pernah pula. Maka kalau kamu sayang kepada seseorang, katakan padanya, ana uhibbuka, aku sayang kepada kamu. Okey? Ana uhibbuka bahasa Arab, bahasa Melayu, saya sayang awak. Bahasa Inggeris, I love you. Apa tengok? Hari ini orang barat berjaya menyampingkan makna I love you tu, walhal menyebut I love you pada saudara sesama Islam dengan rasa kasih sayang itu juga adalah sunnah dari Nabi SAW. Tapi hari ini dah salah faham.
Sebut dengan orang lelaki, gay. Orang perempuan sebut dengan orang perempuan, I love you, lesbian. Nah, orang lelaki sebut dengan orang perempuan, cinta. Kan? Sebenarnya itu kenyataan kita menyayangi seseorang. Bukan sayang yang nafsu tu. Sayang dengan penuh kasih sayang sebagai sesama saudara. Jadi saya nak sebut dengan anak, I love you. I love you too. Wah, you love me too, ha? I love you all. I love you too. Wah. Jadi tuan-tuan, balik ni mana yang jarang sebut dekat anak, ayah sayang awak. Nah, isteri yang mana dah lama tak sebut, saya sayang abang, saya sebutlah balik kan. Saya sayang abang, sayang abang. Mana yang suami-suami dah lama dah tak sebut sayang pada isteri kan? Dulu masa bercinta, I love you Ukraine. Kan? I love you. Dah kahwin, tak ada. Hilanglah I love you. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, di hujungnya ini, insya-Allah sekali lagi nak ulang balik. Nabi SAW tu diutuskan untuk antaranya apa? Akhlak. Menyempurnakan akhlak. Jadi saya dah sampai di hujung-hujungnya ini. Okey, kita bagi ke anak-anak. Siapa boleh jawab soalan? Soalan berkisar pada apa yang saya sebut tadi. Okey. Tapi nak jawab tak boleh bising. Nak jawab angkat tangan, senyum saja. Saya pilih senyum paling manis. Soalannya ialah, Nabi SAW ini lahirnya di mana? Senyum saja. Tak ada bunyi. Ni nak bagi ke anak ke nak bagi ke bapa anak? Bagi ke anak. Bagi anak dulu mana? Mekah. Mekah tu kat mana? Mekah tu kat mana sekarang? Perempuan tak nama. Tak apa. Seterusnya, Nabi SAW sambut tak hari lahir? Tak. Nabi sambut tak hari lahir? Tak. Kita sambut hari lahir kita pun setahun sekali. Nabi sambut hari lahir dia setiap minggu. Setiap minggu Nabi sambut hari lahir dia. Hari apa Nabi sambut hari lahir? Hari Jumaat. Hari Isnin. Hari Isnin. Allah. Sebab Nabi kata apa? Aku lahir pada hari Isnin. Aku diutuskan menjadi Rasul pada hari Isnin. Dan diturunkan Al-Quran kepadaku pada hari Isnin. Nah, soalan seterusnya. Jejeng. Di manakah Nabi SAW dimakamkan? Saya. Makam tu apa? Pandai muka kau. Nak berdiri duduk duduk. Bagi abang lah, bagi abang. Di Madinah. Madinah tu kat mana? Dekat dalam rumah Aisyah. Kat Arab Saudi nama betul. Madinah tu kat Arab Saudi. Hilang. Dah mata indik lah pula. Abang main. Hadiah. Nah, banyak memberi hadiah, terjalin kasih sayang. Tahadau, tahabau. Banyak bagi hadiah, kasih sayang. Baik. Seterusnya, apa erti alim? Alim. Alim tadi sebut dah. Ayah sayang, alim tu apa? Seterusnya, tadi saya ada sebut kan,
saya dah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi, sangat menyayangi umatnya, dan dia suruh kepada umatnya menyayangi antara satu sama lain. Antara yang Nabi suruh untuk berkasih sayang, Nabi suruh apa? Suruh akhlak baik. Oh, kurang tepat. Untuk berkasih sayang, Nabi suruh apa? Antaranya banyak, sebab banyak perkara, tapi ada yang saya sebut tadi, ya tak? Oh, kurang tepat bang. Kurang tepat. Nak berkasih sayang, Nabi suruh apa? Akhlak mulia. Kurang lagi. Ada yang lebih tepat, Ya, ya. Hoi. Kahwin. Bukan. Berzikir. Betul. Ha? Lapas salah. Saya. Ha? Bagi hadiah mai saya. Punya dah nak sebut dah tadi. Bagi hadiah RM2. Bagi hadiah. Duduk. Relax. Baik, sekarang Kecil. paling kurang pakcik boleh ngeteh ni. Pemain boleh ngeteh. Siapa yang boleh sebut balik erti akhlak? Saya. Sebut balik erti akhlak. Ya sayang mai. Sini. Sewi bro. Oh, berserta gaya boleh? Kalau sebut gaya tambah lagi. Oh, tak ada. Gaya simpan. Cepat kan? Akhlak itu ialah Tu kan ada gaya kan senang ingat kan? Tu dah. sifat manusia, Kejadian manusia. yang berada di luar. Di luar? Berbentuk tingkah laku yang baik. Dari segi akal dan Islam. Bapak lah. Subhanallah. Aduh. Dan share. Dan saya kata tadi, apa erti selawat dari Allah? Yang disebut selawat Allah tu apa erti sebenarnya? Ialah rahmat dari Allah. Allah nak tak apa. Apa yang kita nak ni? Sebab ini hadiah. Berebutlah untuk dapat hadiah. Walaupun RM2 ke, 20 sen ke. Baik. Seterusnya, apa erti selawat dari malaikat? Saya. Duduk. Kau lagi. Bagi kawan kau dah. Ya bang? Ya. Maknanya permohonan keampunan dari malaikat untuk seseorang itu. Silakan. Hadiah. Ta'adau ta'abau. Habislah dia. Kalau macam ni pukul 12 tak habis weh. Apa bang? Baik. Baik. Seterusnya. Duduk. Nabi SAW ada menyatakan kepada kita. Tadi bukan Nabi dulu. Saya tanya dulu soalan. Nabi ada cerita berkenaan dengan seseorang yang bawa amalnya segunung putih. Namun saya ada buat khulasah di belakang bahawa kita tidak masuk syurga. ... Ya. Betul. Apa harap amal macam ni ke? Tak RM2. Subhanallah, betul bang. Kita jangan yakin bahawa kita akan masuk syurga hanya kerana amal kita. Tapi kena beramal bang. Kena. Beramal kena.
tapi bukan kerana amal semata-mata. Nah, dan Sewi. bila dah bukan kerana amal, apa yang boleh bantu kita untuk dapat masuk syurga Allah Subhanahu. Ya, abang, kecil lagi. Boleh. Saya terima ya. Rahmat Allah. Ada satu lagi. Ada tu bagi ada. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaat. Dan kalau nak dapat syafaat, Nabi ajar supaya kita buat apa? Berselawat. Kurang tepat. Apa? Abang bagilah yang lain. Apa soalan ni? Soalannya ialah, kalau nak dapat syafaat Nabi, antara yang Nabi minta kat kita kalau nak dapat syafaat dia apa? Kurang tepat. Ya, minta wasilah untuk Nabi SAW. Minta ke wasilah. Tak pernah dari tadi. Bila cikgu cakap doa wasilah, wasilah tu apa? Wasilah tu apa? Wasilah tu apa sayang? Wasilah tu dan tempat yang seseorang yang masuk ke dalam situ akan dikabulkan semua permintaan. Masya Allah. Maknanya dia dengar tuan. Dia lama dia tunggu dah tu. Dia dengar betul tuan, alhamdulillah. Dan yang terakhirlah. Okey, saya simpan dulu. Yang terakhir tuan-tuan yang saya kasih sekalian, untuk anak-anak khusus untuk anak. Saya. Tapi nak jawab tak boleh saya angkat tangan senyum saja. Tak boleh letak tangan kat atas meja ni belakang sikit. Soalannya ialah selawat atas Nabi yang Nabi ajar. Sallallahu alaihi wasallam. Salah. Yang Nabi ajar selawat ya saya. Adik perempuan. Tak selawat kata ayah akhir pandai kau ambil ringkas je. Itu banyak kan? Selawat kata ayah akhir. Yang ni dia faham. Lah. Itu selawat paling baik yang Nabi ajar. Selawat kata ayah akhir. Betul lah tu. Okey. Kenal pancing kan panjang. Pandai adik shortcut dia. Okey. Dan kalau selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang Zaharuddinul Muayyad tu apa benda? Babat lagu. Babat. Tu apa sayang? Madat tu apa? Puji-pujian. Mari. Madat itu hanya madat. Puji-pujian. Bagus atau tidak? Bagus. Dah boleh. Ya? Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, terakhir. Satu lagi, aku nak satu lagi. Tak apalah, kita sembahyang dulu Boleh. Nanti kita soal lagi Baik, duduk semua, duduk. Baik, kita tutuplah majlis kita dengan saya ni memang suka mengambil daripada apa pun yang boleh mengingatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak ambil ialah apa yang pernah dikatakan oleh Abang Raihan. Dia kata apa? Duduklah. Adik duduklah. Sebab saya nak pandang acik-acik ni. Duduk. Apa yang disebut oleh Abang Raihan, dia kata apa? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah
ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Nabi SAW ni tak sepatut kita lupa kepada dia. Ketika mana guru kami berkata-kata kepada kami, adakah kamu mengingati baginda Nabi Muhammad SAW? Maka kami kata, ya wahai Ustaz. Ustaz kami kata apa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mustahil ia melupakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Selagi mana kamu hidup, sepatutnya setiap inci pergerakan kamu mengingatkan kamu pada Nabi SAW. Jika kamu duduk, guru kami kata, kalau kamu duduk, adakah kamu tak ingat dengan Rasulullah? Rasulullah pun duduk seperti kamu juga. Betul? Tetapi yang kita nak soal apa? Adakah aku sudah duduk macam duduknya Nabi SAW? Ketika kita makan, tak ingat ke Nabi SAW? Nabi makan tak? Nabi pun makan juga. Tapi persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita, kita dah makan macam Nabi makan tak? Kita masuk tandas, Nabi masuk tandas tak? Tak ingat ke kita pada Nabi SAW? Kalau ingat, dah tentu kita ingat apa yang diajarkan Nabi sebelum masuk tandas. Ketika mana kita nak buang air, tak ingat kepada Nabi SAW? Nabi SAW pun buang air juga. Nabi pun berak, Nabi pun kencing. Tapi soalannya ialah, adakah kita telah kencing seperti mana kencingnya Nabi SAW? Adakah kita berak dan mencuci berak kita seperti mana Nabi SAW? Jadi tuan-tuan, maka guru kami kata, mustahil bagi orang beriman itu lupa pada Nabi. Kerana setiap inci kehidupannya mengingatkan dia pada Nabi. Tetapi kalau dia tak ingat, bermaksud kurang kecintaannya pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, nanti lepas naik motor, masa naik motor, tak ingat Nabi ke? Memanglah Nabi tak naik motor. Tapi Nabi nak ada kenderaan tak? Nabi naik kenderaan tak? Jadi ingatlah Nabi masa nak naik motor, nak naik kereta. Kalau tanda ingat Nabi, kita akan baca doa. Baca doa. Begitulah keadaannya. Jadi insya-Allah banyak-banyakkan menangis mengingati dosa. Banyak-banyakkan menangis merindui baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi pernah menangis kerana mencintai dan merindui kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Dan banyakkanlah berdoa kepada Allah supaya kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Berdoalah kepada Allah semoga kita dapat minum di telaga Kautsar, di haud Nabi Muhammad SAW. Berdoalah kita dengan bertawassul dengan Nabi SAW. Macam mana doa yang bertawassul? Tuan-tuan minta apa-apa pun, minta macam Nabi. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kaya. Berilah aku kaya seperti kayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Doa betul. Kalau tak, kaya kita itu akan melalaikan kita. Ya Allah, berilah aku pandai. Tapi minta macam mana? Ya Allah, berilah aku pandai seperti pandainya baginda Nabi SAW. Berilah isteri aku taat kepadaku seperti taatnya isteri Nabi kepada Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah aku suami yang baik seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah aku taat seperti mana taatnya baginda Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah akhlakku baik seperti mana akhlak baginda Nabi SAW. Minta macam tu.
tawassul dengan Nabi SAW. Di situ akan membuatkan doa kita lebih berkualiti. Doa kita akan lebih menarik perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Qul qauli hadza wa astaghfirullah. Boleh kita selawat ramai-ramai? Tapi kali ini kita masuk sikit madat. Yang tadi yang ramai-ramai tadi masa jalan tadi buat apa? Baca apa tadi masa jalan tadi? Sallallahu. Tapi yang ni kita ambil yang seronok sikit. Tadi yang sedih itu ke yang seronok? Tadi yang sedih itu yang seronok. Kalau yang sedih, sallallahu ala sedih. Yang tadi, kalau yang gembira, sallallahu ala Muhammad. Yang tadi yang mana? Yang sedih. Yang sedih. Jadi yang ni kita gembira sikit. Nah, gembira kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira di atas turunnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita. Kerana itulah disebut Zaharaddinul Muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Maka ujungnya kita sebut apa? Ya Hana, ya Hanana. Apa tu ya Hanana? Tak tahu. Ya, cuba ramai-ramai. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Apa artinya? Tidak tahu. Tak tahu. Artinya beruntung. Beruntung. Jadi mari kita melayukan dia pula. Beruntunglah, 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 ya Hanana, ya Hanana, beruntunglah, beruntunglah, beruntung kita dapat Nabi, menjadi umat Nabi. Beruntungnya kita jadi umat Nabi yang masuk syurga lebih dulu. Ya Hananan, beruntunglah kerana kita jadi umat Nabi. Nabi apa? Nabi Ahmad Muhammad. Dua-duanya namanya sama. Ahmad pun dia, Muhammad pun dia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah macam kat sekolah. Alhamdulillah, terima kasih. Sakit.